Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua anak murid saya. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi ya. JCS, Jom Cerita Sains. Okey, so pada hari ini apa yang kamu akan pelajari ialah sambungan daripada tajuk tempoh hari yang berkenaan dengan gerakan. So pada hari ini kita akan melihat kepada menganalisa konsep laju, had laju dan pecutan. Okeylah. So yang sini apa yang kamu akan pelajari ialah ada 3 perkara ya, iaitu yang pertamanya ialah uh, okey ya, masih lagi di bawah tajuk gerakan. Okey, kemudian apa yang kamu akan pelajari ialah menganalisa konsep laju, had laju dan pecutan Okey, so itu ada 3 Satu ialah laju, apa itu laju? Kemudian had laju dan pecutan. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey. Okey. Okey, buku teks muka surat yang seterusnya iaitu 171 171. Okey, konsep laju dan pecutan Okey, pelbagai kenderaan yang sedang bergerak di lebuh raya. Okey, apabila sesuatu keadaan itu bergerak daripada statik kepada sesuatu lokasi yang baru, ia dianggap mempunyai laju dan had laju Okey, menunjukkan pelbagai kenderaan yang sedang bergerak, kecepatan gerakan kenderaan tersebut biasanya diukur menggunakan istilah fizik. So ini ialah sebenarnya adalah daripada fizik lah iaitu had laju dan laju dan pecutan Apakah laju, had laju dan pecutan? Apakah perbezaan antara laju dengan had laju? Apakah pula hubungan antara had laju dan pecutan Kumpulkan maklumat dan kemudian bincangkan bersama guru anda. Okey. So kalau kita lihat sini Okey, mari kita lihat laju, had laju dan pecutan dulu Okey, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan satu objek. Unitnya ialah meter Okey. So bila nak kaitkan laju, had laju dan juga pecutan, dia mesti ada jarak. Betul kan? Kalau kata kamu berdiri statik, tak bergerak ke mana-mana, kan? Bergerak setempat dah katakan. Ada tak laju, had laju dan pecutan? Jawapannya sudah tentu tidak ada. So apabila kamu bergerak selangkah, bermaksud kamu telah menjarakkan diri kamu ataupun menjarakkan objek tersebut. So itu dikenali lagi sebagai jarak. Dan unit SI-nya ialah meter. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, sebuah kereta bergerak dari Melaka ke Kuala Lumpur yang terletak sejauh 300 km. Betul Kemudian kereta itu bergerak ke Pahang yang terletak sejauh 200 km. Kan? Dia bergerak 300 yang pertama, kemudian 200. Berapakah jarak kereta itu bergerak dari Melaka ke Pahang? So jawapannya kita tambahkan saja. Okey, 300 tambah sudah dapat 500 So itu ialah jarak. Okey, laju. Simple kan? Okey, laju pula ditarik sebagai kadar. Okey, kadar perubahan jarak. Laju merupakan jarak yang dilalui oleh satu objek per unit masa. Unit SI bagi laju ialah meter per saat. Jadi formulanya laju, jumlah jarak yang dilalui dan masa yang diambil. So ingat, atas ialah jarak, bawah ialah masa dalam unit saat kalau meter saat lah. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, sebuah basikal bergerak dari lokasi A dan ke lokasi B yang jaraknya 300 meter dalam masa 30 saat. Okey, berapakah laju? Laju. So laju ialah jumlah jarak yang dilalui dibahagi dengan masa yang diambil. So 300 bahagi dengan 30 saat. So kita akan dapat 10 meter per saat. Okey, mudah je kan? Itu ialah laju. Okey, had laju ditarik sebagai kadar perubahan jarak dalam arah tertentu atau jarak yang dilalui per unit masa dalam arah tertentu. Okey, bila sebut had laju, dia ada kaitan dengan arah tertentu. Okey, unit SI bagi had laju adalah sama dengan laju, sama je, iaitu meter per saat. Jadi had laju ialah sesaran. Kalau laju tadi ialah jarak kan.
kemudian masa yang diambil. Unitnya sama je, iaitu meter per saat. Sasarannya pula ialah jarak di antara dua lokasi yang diukur sepanjang lintasan terpendek yang menyambungkan kedua-dua lokasi tersebut dalam arah tertentu. Unit SI bagi sasaran ialah meter. So dia hampir sama dengan laju tadi jugalah. Okey. Okey, yang berikutnya. Okey, mari kita lihat. Ini banyak bab ini banyak melibatkan pengiraan. Jadi tolong hafal formula-formula tak banyak, sikit je. Syura berjalan dari rumahnya ke sekolah yang berjarak 80 meter. Okey, 80 meter jarak dalam masa 20 saat. Kemudian dia berpatah balik ke rumahnya. Maksudnya dia patah balik Jarak pun sama kan, 80 meter, dan masa pun dia ambil sama lah kot kan, 20 saat kot lah kan. Okey, mari kita lihat berapakah laju Syura apabila dia berjalan ke sekolah, ke arah sekolah. Jadi sasarannya 80 bahagi dengan 20, so dia dapat 4 meter sesaat. Kemudian berapakah laju Syura apabila dia berjalan balik ke arah rumahnya. Okey, tadi rumah, dia pergi ke sekolah. Okey, dia punya hal lajunya ialah 4 meter per saat. Betul kan? Kali ini soalan berikutnya apabila ditanya berjalan balik ke rumah, maksudnya sekolah ke rumah. Sudah pasti sasarannya sama, iaitu 80 meter, dan masa yang diambil pun sama, 20 saat. Jadi dia dapat 4 juga. 4 meter per saat. Tetapi oleh kerana arahnya berlawanan, maka dia ada negatif dekat depan. Jadi hak laju negatif 4 meter per saat. Arah asal dikira positif, manakala arah yang sebaliknya dikira negatif. Itu dia beza dia. Simple dia. Okey, apabila hak laju suatu objek berubah dengan masa, objek itu dikatakan mengalami pecutan. Pecutan ditarikh sebagai kadar perubahan hak laju. Ingat ni. So bila sebut pecutan, kadar perubahan hak laju. Unit SI-nya meter per saat. Sama juga. Perubahan hak laju, dia ada hak laju akhir, hak laju awal. Kan? Maksudnya kalau kamu naik motor, naik 10 km sejam kelajuan. Kemudian nampak anjing, kamu akan ataupun nampak polis, kamu buka lagi minyak lebih banyak. So maknanya dia lagi laju kan. Kalau tadi 20 meter per saat, 10 km per jam, tapi bila nampak polis, kamu buat lagi mungkin 70 km per jam. So ada beza kan. Yang akhir tu 70, yang awal tu 10. Jadi 70 tolak 10. Jadi masa yang dia ambil. So berapa masa yang dia ambil. So itu adalah pecutan. Pecut. Okey Okey, mari kita lihat contoh. Sebuah kereta daripada keadaan rehat bergerak ke lokasi Q dengan hak laju 60 meter per saat dalam masa 30 saat. Berapakah pecutan? Okay. Perubahan hak lajunya dia dah beritahu, iaitu 60. So 60. Dalam masa berapa? 30 saat. So bagi dengan 30. So pecutannya ialah 2 meter per saat kuasa 2. Per saat kuasa 2. Kan? Sebab kalau kamu lihat di awal tadi, hak lajunya telah ada saat. Kemudian dibahagi lagi dengan saat. So 2 kali saat. Sebab itulah saat kuasa negatif 2. Okey, boleh faham Okey. Okey, seterusnya cara contoh lagi. Okey, ini dia hubung kait antara laju, hal laju dan pecutan Okey, sebenarnya yang ini kamu akan salin semula di dalam Google Classroom nanti ataupun dalam buku nota kamu Okey, hubung kait antara laju, hal laju dan juga pecutan dari sudut tarifannya, dari sudut rumus formulanya, arahnya dan unit SI-nya. So 4 ini Okey, penentuan hal laju dan pecutan objek yang bergerak. Okey, yang ini kita akan sambung kemudian Okey, yang seterusnya kita akan lihat buku. Okey, dalam buku amali ni terus kepada eksperimen sebenarnya yang dalam buku teks tadi adalah tarifan-tarifan dan definisi dan kaedah bagaimana menggunakan formula-formula mengikut senario ataupun situasi kan. So dalam buku amali ini diterus kepada amali hak laju dan juga pecutan iaitu tujuannya yang pertama menentukan hak laju dan pecutan suatu objek bergerak
Okey, so yang ini kita akan bincang kemudian lah. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.